sentimen di lapangan rakyat Kelantan hari ini semakin tenang kerana mereka merasakan sudah ada unsur-unsur mahu menghapuskan legasi Tan Sri Tuan Guru Nik Abdul Aziz ni. Ya, dia apabila anaknya Nik Abdul tidak tercalon, itu menjadi persoalannya, sir. Jadi malahan pimpinan PAS pun beberapa kali-kali menafikan dakwaan dia kononnya ada usaha pihak tertentu cuba memadamkan legasi Tan Sri Tuan Guru Nik Aziz. Namun apabila adik almarhum itu mantan Menteri Besar Kelantan sendiri menyeru agar pengundi memboikot Muhammad Ahmad, kerana Muhammad Ahmad ini adalah antara calon yang katanya kalau PAS masih kekal memerintah di Kelantan, maka Muhammad Ahmad lah akan dilantik sebagai calon Menteri Besar. Dan keadaan ini meletakkan Kelantan bagi parti PAS agak serius. Mereka katanya berada dalam krisis dalaman yang paling serius. Malahan sebab warga-warga, kalau anak-anak muda yang juga sudah beralih angin. Sebab itu saya dengar juga, saya jangan lupa, saya juga menerima curipan rakaman video bagaimana ada pimpinan-pimpinan tertentu daripada parti PAS yang membincangkan bagaimana caranya, kononnya, saya tak boleh nak menuduh sembarangan, tapi daripada apa yang saya dengar dalam audio visual semalam kemarin, sudah ada agihan-agihan mahu membawa pulang pelayan-pelayan terdiri daripada anak-anak muda, dan ada peruntukan, ada yang 150 lah, 300 lah sebagainya. Kerana ini melihatkan bahawa pimpinan PAS semakin besar tanpa anak muda, sebab pengundi-pengundi yang lama yang masih tinggal kekal di Kelantan, mereka sudah pun membuat pendapat seolah-olah tidak lagi mahu meneruskan legasi selama 33 tahun PAS dia melakukan tabik urus dan pimpinan di Kelantan. Kerana kata mereka tidak ada kompeten. Malah lebih banyak pada retorik, cerita yang bukan-bukan. Masalah yang paling besar tentulah masalah air di Kelantan. Begitu juga tentang bagaimana kekayaan Kelantan tidak diagihkan pada rakyat, dan rakyat semakin tertekan dalam kedudukan ekonomi yang tidak begitu menentu. Bukan tak ada hasilnya, ada hasil balak, saudara. Dan Kelantan juga menerima royalti daripada Petronas. Kerajaan pusat juga membantu, tetapi cara pimpinan mereka yang berada di hujung kuasa di Kelantan dikabarkan agak mengabaikan kepada rakyat. Yang dilihat mereka masih lagi hidup mewah-mewah dan sebagainya. Rakyat terus tertekan. Itu gambaran yang saya dapat, laporan daripada saudara Datuk Jailani yang berada di Kelantan bersama dengan Dr. Fauzi. Saya sebutkan saya, laporan saya balik sana. Dan saya juga dari gambar-gambar yang saya terima, saya banyak terima gambar, saya melihat bahawa kesepakatan antara kepimpinan dan jentera Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dalam pilihan raya di 6 buah negeri sudah pun membuktikan sudah ada jalinan ataupun chemistry yang agak mantap. Kalau dulu saya antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, semua orang tahu masing-masing singgung-menyinggung, jeling-menjeling. Tapi nampaknya untuk kali ini penyatuan yang dilakukan oleh Yang Mohd Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahmidi serta Datuk Seri Mat Sabu dan Anthony Loh selaku Sesuai Agung yang baru dalam DAP, ternyata bahawa jalinan kerjasama begitu semakin mantap. Begitu juga saya melihat kesemua anggota dalam Pakatan Perpaduan yang seramai 19 parti itu sudah pun turun menjelajah di kesemua 6 buah negeri saya. Sebab itu saya juga melihat hari ini bekas mantan ahli parti DAP Ramasamy yang selama ini agak menggusarkan warga-warga tertentu warga kita kerana keceruparannya dan kenyataan-kenyataannya, dia juga telah pun merasakan dirinya semakin tersingkir dan akhirnya menarik diri keluar daripada DAP. Artinya saudara, dalam DAP juga sudah pun berlaku islah dalam kepimpinan. Mereka sudah pun melakukan pembersihan demi pembersihan. Sebab itulah orang macam Tony Puah tidak diturunkan bertanding. Dan keadaannya saya melihat
Mudah-mudahan DAP dapat menggantikan tempat macam mana MCA boleh berjinak dengan Barisan Nasional, tak ada masalah pada kita sekarang. Kerana lain tak ada, kita lihat adalah demi sebuah kestabilan negara, demi untuk membangunkan sebuah negara, bagi memastikan negara segera bangkit selepas melalui waktu-waktu sukar selama 3 bulan terkurung dan sebagainya. Kini saya melihat ianya bagaikan terlerai sudah. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bersatu padu. Mereka sudah pun dilihat melupakan dendam kesumat yang lalu. Cuma berkali-kali Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan warga UMNO. Selalunya mereka haruslah menyanjung usaha Yang Muhammad Datuk Seri Hamidi untuk mempertahankan wibawa UMNO, mempertahankan supaya UMNO tidak diharamkan. Sebab beliau kemudian dikatakan tiap-tiap pentas politik dia hadir, dia akan mengutarakan cerita bagaimana itu berlaku, bagaimana berlakunya kejadian UMNO cuba dibubarkan ataupun diharamkan. Tetapi walaupun diugut, malah didakwa, sekarang ini pendakwaan masih berjalan. Saya terhadap Datuk Seri Zaid Hamidi, beliau lebih rela berhadapan dengan apa sahaja tindakan mereka, namun untuk menyelamatkan UMNO supaya terus kekal. Saudara Anwar Mahmud, apa khabar saudara? Saudara John Kelabu, nampak gayanya kata KJ pun dah turun jadi kempen calon Pakatan Harapan di Bertam. Ini saya pening sebab kemarin dulu dia menyokong calon Perikatan Nasional, tapi hari ini dia membantu pula Datuk Rizal Marikan di Bertam saya. Dan saya melihat bahawa gabungan Barisan Nasional juga nampaknya mereka begitu bekerja keras untuk membina satu kerajaan baru di Kelantan. Sebagai pengurusi Barisan Nasional, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dikatanya sepanjang tempoh berkenaan tiada sebarang perubahan yang dilakukan oleh kerajaan negeri. Sebab itu UMNO Barisan Nasional lebih yakin untuk mengambil tempat bagi mentadbir kerajaan negeri Kelantan saya. Malahan Perdana Menteri juga bekerja keras, dan kerana itu dia pun kena kerja keras lah. Kalau bos dia dah kerja keras, maka dia sebagai timbalan Perdana Menteri juga harus bekerja keras menumpukan perhatian demi pembangunan warga di Kelantan. Jadi apa-apa jua perubahan yang akan dilakukan di Kelantan terpulang pada warga Kelantan, sama ada mahu melakukan perubahan ataupun tidak. Saya, itu gambarannya. Dan saya mendapat ini saya rasa satu kenyataan saya daripada ini agak saya nampak sebenarnya ini dah 2-3 hari lepas, kerana kempen pilihan raya negeri hari ini sudah pun berada pada tahap premium. Lebih-lebih lagi kempennya makin mantap itu di 3 buah negeri. Tumpuannya kerana di Selangor, di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, sebagaimana saya laporkan, keadaannya agak stabil kepada kerajaan sedia ada. Sama ada di Selangor maupun di Pulau Pinang ataupun di Negeri Sembilan. Gambaran, malah saya pergi sendiri, cuma saya tak tahu ke Pulau Pinang. Saya harus jujur saya harus jujur melaporkan. Tapi gambaran yang saya terima daripada teman-teman yang tinggal di Pulau Pinang dan wakil-wakil kita, wakil-wakil saya yang berada di Pulau Pinang, mereka menyatakan tak payah turun. Sebab keadaan di Pulau Pinang mantap. Sukar untuk ditembusi oleh Perikatan Nasional kemantapan pimpinan Pakatan Harapan dan UMNO Barisan Nasional. Malahan calon-calon daripada UMNO besar kemungkinan mampu untuk meraih kemenangan. Itu di Pulau Pinang saudara. Dan namun begitu kita melihat bahawa tumpuan ditumpukan pada negeri Kedah. Sebab Kedah juga ada ruang, besar kemungkinan ada ruang untuk UMNO Barisan Nasional kembali memulihkan keadaannya. Dalam tempoh kempen tersebut, menurut Datuk Seri Dr. Mahathir Khalid selaku pengurusi UMNO Barisan Nasional negeri Kedah, katanya bahawa momentum semakin meningkat. Seperti bagaimana saya sendiri turun ke Langkawi saya melihat di Langkawi itu kata orang Tionghoa, dia kata sap-sap-sui. Saya begitu berkeyakinan sap-sap-sui kerana dua-dua kursi, iaitu di Kuah dan juga di air hangat. Di air hangat calon daripada Ketua Wanita dan di Kuah calon daripada Parti Keadilan. Dan dua-dua parti ini sedang menyantuni dan warga di Langkawi saya rasa sap-sap-sui. Begitu juga saya lihat
di Pokok Sena. Nampaknya begitu mantap sebab saya sendiri hadir secara saya pergi. Cuma laporan yang saya terima, teman-teman warga UMNO di Jitra tu kenalah benar-benar mewujudkan chemistry yang mantap, kerjasama antara UMNO dan Parti Keadilan. Memanglah tak ramai di Jitra tu warga keadilan, tetapi dalam keadaan musim berkempen ini mesti ada kejujuran, mesti ada keikhlasan, mesti ada kemantapan dalam mewujudkan chemistry ataupun kesesuaian. Laporan saya terima petang tadi, saya lebih kurang dalam pukul 7.30. Selepas maghrib tadi, ada teman menghantar kiriman kepada saya dan memberitahu, dia kata lain-lain lagi alhamdulillah, cuma di Jitra tu, kawasan Gebang Pasu dan Jitra tu ada sedikit hiccup. Ya mungkinlah saya sebab itu kawasan dulu kawasan mantap hanya UMNO. Saya Gebang Pasu memanglah kubu UMNO. Begitu juga di Jitra. Malahan Datuk Mukris juga bertanding dulu. Tapi sekarang ni mungkin kerana kadang-kadang warganya merasakan bahawa kemantapan undi UMNO itu akan undi penentu, mereka dah mula. Saya haraplah di Jitra dan juga di Gebang Pasu. Lain-lain alhamdulillah. Sungai Petani memanglah sukar untuk ditembusi. Secara Firdaus mampu, begitu juga di Tanjung Dawai, di Kulim Bandar Baru. Laporan yang saya dapat, malahan besar kemungkinan kesan daripada audio ataupun video yang tular berhubung kenyataan Susah Agung PAS juga boleh menambah keyakinan warga di Jeneri. Saya tahu kan, saya ada berada di Jeneri, saya berbual dengan rakyat di sana. Dan kepada teman-teman yang kalau nak buat analisa, turunlah ke lapangan.